Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di channel Cikgu LK. Kali ini kita akan belajar topik kata ganda. Jom. Baiklah, untuk pelajari topik kata ganda pada kali ini, kita akan selusuri 3 subtopik. Iaitu yang pertama sekali kita akan berkenalan dahulu apakah dia definisi kata ganda, seterusnya jenis kata ganda, dan yang ketiga ialah kekeliruan antara kata ganda dan kata majmuk. Baiklah, kita beralih kepada definisi kata ganda terlebih dahulu. Menurut Tata Bahasa Dewan edisi bahasa iaitu Nik Safia Karim menyatakan bahawa kata ganda ialah bentuk yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulang kata dasar yang diulang secara seluruh atau pada bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Baiklah, selepas kita berkenalan dengan kata ganda, apa kata kita berkenalan terus dengan jenis kata ganda. Kata ganda terdiri daripada 4 jenis. Yang pertama sekali ialah kata ganda seluruh ataupun lebih dikenali sebagai kata ganda penuh. Yang kedua ialah kata ganda separa. Ketiga, kata ganda berentak ataupun kata ganda berirama. Dan akhir sekali yang keempat ialah kata ganda berimbuhan. Baiklah, untuk jenis yang pertama iaitu kata ganda seluruh ataupun kata ganda penuh. Kata ganda seluruh atau penuh melibatkan seluruh kata dasar yang diulang atau digandakan tanpa sebarang perubahan bentuk. Ini kita kena ingat, tiada sebarang perubahan bentuk. Baiklah, mari kita lihat contoh. Contoh kata ganda untuk kata nama. Kasut-kasut, murid-murid, rumah-rumah. Contoh kata ganda untuk kata kerja. Pusing-pusing, geleng-geleng, gelak-gelak. Dan kata adjektif cantik-cantik, panjang-panjang dan merah-merah. Kalau murid-murid lihat, cikgu beritahu tadi tidak ada sebarang perubahan dari segi ejaan ataupun susunan mana-mana perkataan. Baiklah, mari kita lihat seterusnya. Kata ganda ada yang bermaksud jamak, tunggal atau kedua-duanya. Ini merujuk kepada kata ganda penuh. Kadang-kadang walaupun digandakan, boleh jadi maksudnya tu hanya membawa maksud satu saja. Kadang-kadang membawa maksud lebih daripada satu. Baiklah, kita lihat penggandaan. Contoh, api-api. Api-api, kalau makna jamak membawa maksud banyak api. Tetapi kalau untuk perkataan lain yang membawa makna tunggal, api-api ini sejenis serangga. Seterusnya, kuda-kuda. Makna jamak, kalau kita lihat, kalau kuda menunjukkan banyak kuda. Tetapi kalau makna yang lain, makna tunggal, sejenis kayu penyangga. Baiklah, seterusnya anak-anak. Anak-anak ni pun ada dua. Satu, kalau merujuk kepada anak, maksudnya ramai anak. Tetapi kalau mainan anak-anak iaitu patung, ini lebih merujuk kepada satulah yang membawa makna tunggal. Seterusnya kita lihat kata ganda separa pula. Kata ganda separa ialah kata ganda yang mengalami pengulangan suku kata pertama pada kata asalnya. Selain itu, bunyi vokal pada suku kata pertama berubah menjadi vokal yang dilambangkan dengan huruf I. Okey, kita lihat maksudnya di sini kita ada perubahan berbanding kata ganda penuh tadi. Contoh kata dasar layang, kata ganda penuh layang-layang. Tetapi untuk kata ganda separa lelayang. Begitu juga dengan kuda-kuda, kita tukar kepada kekuda. Tupai-tupai menjadi tertupai. Siku-siku menjadi sesiku. Bola-bola menjadi berbola dan seterusnya. Maksudnya juga sama, walaupun dieja jadi separa seperti itu, tapi membawa maksud yang sama seperti
kata ganda di sebelahnya tu, kata ganda penuh. Baiklah, mari kita teruskan apakah nota tambahan lagi. Namun begitu, terdapat juga pembentukan istilah baharu dalam kata ganda separa ini seperti pepejal, cecair, tertuang dan sesendi. Ini adalah istilah baharu. Istilah baharu. Mari kita teruskan dengan kata ganda berentak atau kata ganda berirama. Kata ganda berentak atau berirama merupakan proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang. Mari kita lihat contoh. Kata ganda ini terbahagi kepada 3, iaitu contoh yang pertama, persamaan bunyi di hujung seperti kui mui, lauk pauk. Contoh ayat, kui mui itu terhidang di atas meja, maksudnya banyak kuih, pelbagai jenis kuih. Seterusnya persamaan bunyi di pangkal, batu, batan dan gotong royong. Okey, kalau kita lihat batu, batan, ba dengan ba. Seterusnya kalau gotong royong itu go, kalau kita lihat otong, oyong, macam tu. Contoh ayat, aktiviti gotong royong akan diadakan esok. Seterusnya persesuaian bunyi keseluruhan. Contohnya kusut masai, simpang siur. Nadanya disesuaikan secara keseluruhan. Contoh ayat, rambutnya kusut masai kerana ditiup angin. Baiklah, kita lihat pula kata ganda yang terakhir, iaitu kata ganda berimbuhan. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang menerima imbuhan sama ada awalan, apitan, sisipan atau akhiran. Jadi kata ganda berimbuhan ini menerima kesemua jenis imbuhan. Kita lihat contoh untuk kata ganda yang menerima imbuhan awalan, seperti melayang-layang, bermain-main, menjerit-jerit, tergaru-garu, berkotak-kotak. Kalau lihat di situ, anda lihat melayang-layang, layang-layang sahaja tanpa imbuhan. Tetapi apabila kita tambah awalan me, jadi kata ganda berimbuhan. Seterusnya kata ganda apitan, bertolak-tolakan, bersalam-salaman, setidak-tidaknya dan kebiru-biruan. Contoh bertolak-tolakan, kata ganda kalau penuh tolak-tolak, tapi kita tambah imbuhan apitan beran. Seterusnya sisipan, sisipan tulang temulang, di situ imbuhan im. Seterusnya turun temurun dan gilap gemilap, sama juga. Seterusnya imbuhan akhiran, contohnya wangi-wangian, tumbuh-tumbuhan, ubat-ubatan. Ini adalah contoh akhiran an. Baiklah, kita lihat seterusnya kekeliruan antara kata ganda dan kata majmuk. Ini ramai yang keliru. Kenapa keliru? Kata ganda ditandai dengan tanda sempang, kecuali kata ganda separa. 3 jenis kata ganda tadi yang kita pelajari semuanya ada tanda sempang, kecuali kata ganda separa. Tetapi ada juga yang membuat kita keliru kerana kita sudah terbiasa menyatakan itu adalah kata ganda. Patutnya dia jadi kata majmuk lah. Kata majmuk tidak ditandai tanda sempang, tetapi ada yang ditulis rapat dan jarak. Jadi kalau kita ingin membedakan itu adalah kata ganda ataupun kata majmuk, adakah kedua-dua perkataan itu atau perasa nama itu mempunyai makna tersendiri. Kalau tidak ada makna, maksudnya kita letak tanda sempang lah. Kalau perkataan di belakang itu ada makna, kita tidak perlu letak tanda sempang. Dia jadi kata majmuk. Baiklah, mari kita uji ejaan, pengetahuan am dulu. Mana satu yang betul untuk soalan semak samun, gotong royong, bukit bukau dan jimat cermat ini? Baiklah, anda sudah dapat jawapan. Mari kita semak ejaan. Baiklah, untuk semak samun, mana satu? Ada tanda sempang atau tiada tanda sempang? Jawapannya tiada, kerana samun
ada maknanya. Baiklah, kita lihat di sini yang seterusnya. Bukit Bukau, ada tanda sempang atau tiada tanda sempang? Bukit Bukau ialah kata majmuk. Bukau mempunyai maksud juga. Baiklah, kita lihat seterusnya. Gotong royong. Gotong royong ni kata ganda. Royong tidak ada maksud. Ruyung baru ada. Seterusnya jimat cermat. Ada tanda sempang atau tiada tanda sempang? Tiada tanda sempang, sebab cermat pun ada maknanya. Jadi kalau anda tidak pasti hendak letak tanda sempang atau tidak, pastikan frasa nama yang kedua itu ada makna ataupun tidak. Kalau tidak pasti, anda boleh semak di kamus ataupun di PRPM ya. Baiklah, selepas ini cikgu akan uji pemahaman kamu untuk soalan tata bahasa, iaitu soalan berkaitan dengan kata ganda. Jom. Soalan yang pertama, dia digelar tempat kosong oleh rakan-rakannya kerana suka meminjam pakaian orang lain untuk dipakai. Soalan ini pernah keluar di soalan percubaan. Jadi kalau anda lihat pilihan jawapan, A paru-paru, B dekat-dekat, C pijat-pijat, D umang-umang masing-masing. Jadi kalau untuk ini murid perlulah mencari makna terlebih dahulu ke semua pilihan jawapan, kerana ini menguji pengetahuan murid. Jawapannya ialah umang-umang. Okey, umang-umang bermaksud memakai pakaian orang lain lah. Okey. Kalau kamu lihat soalan yang kedua, menurut hikayat guru berdentam-dentum dan kilat. Tadi kita sudah lihat berdentam-dentum itu kata ganda. Kata ganda imbuhan. Dan kalau kata ganda yang sesuai untuk kilat apa? Mengiringi kelahiran putera raja itu. A gelap gelita, B berkelip-kelip, C memancar-mancar, dan D sambung menyambung. Soalan ini kata kuncinya murid hendaklah lihat sebelum tempat kosong, iaitu kilat. Apakah kata ganda yang sesuai untuk kilat? Jawapannya ialah memancar-mancar. Baiklah, kalau kita teruskan untuk soalan yang ketiga pula. Budak nakal itu berlari tempat kosong setelah dikejar oleh seekor anjing liar di lorong itu. A haru biru, B bolak balik, C hiruk pikuk, dan D pontang panting. Jadi kata kunci dalam soalan ini ialah berlari-lari. Biasanya kita akan jawab lintang pukang. Lintang pukang tidak ada dalam pilihan jawapan, tetapi ada yang sama. Sama maknanya. Jawapannya ialah pontang panting. Baiklah, kita lihat soalan yang terakhir. Permukaan jalan tempat kosong selepas hujan menyebabkan pengguna jalan raya memandu kenderaan mereka dengan tempat kosong. Jadi kita lihat tempat kosong yang pertama. Kata kunci permukaan jalan. Permukaan jalan. Dan kalau kita lihat pilihan jawapan, licin licau, simpang siur, lekak lekuk, bengkang bengkok, mana satu yang sesuai untuk permukaan jalan? Bukannya bentuk jalan, tetapi permukaan jalan. Dan seterusnya, tempat kosong yang kedua ialah cara pemanduan. Cara pemanduan. Kita lihat jawapannya ialah A, licin licau. Permukaan jalan licin licau. Cara pemanduan berhati-hati. Baiklah, itu sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Untuk itu kamu boleh dapatkan pautan latihan tambahan sekiranya latihan yang kita bincangkan tadi tidak mencukupi. Cikgu telah sediakan di bahagian deskripsi. Cikgu juga menjemput guru-guru serta murid yang menonton video ini untuk sebarkan kepada rakan-rakan anda. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe channel Cikgu LK. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.